Halo semua, apa kabar? Saya harap Anda semua sehat dan walafiat. Hari ini saya akan bercerita dengan Anda satu kisah seram, di mana kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang bernama Siti. Kisah ini terjadi ketika Siti berumur 18 tahun. Ketika itu, Siti baru sahaja tamat peperiksaan SPM. Bagi mengatasi rasa bosan tinggal di rumah, Siti mengambil keputusan untuk bekerja di sebuah kilang yang terletak di Kuala Lumpur bersama-sama dengan kakaknya. Jadi ibu bapa kepada Siti pun bersetuju dan membenarkan Siti pergi dengan syarat Siti harus tinggal bersama dengan kakaknya. Setelah sebulan di Kuala Lumpur, Siti mula memberanikan diri untuk berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi malang tidak berbau. Siti dilanggar oleh sebuah kereta, namun tidak mengalami kecederaan yang teruk. Akan tetapi, Siti tetap ditahan di hospital. Ini kali pertama Siti menjadi penghuni hospital. Di dalam bilik tersebut, Siti ditempatkan bersama 5 orang pesakit. Bilik tersebut pula terletak agak jauh ke belakang. Pertama kali bermalam di hospital, Siti tidak dapat tidur dengan lena. Jadi bila tiba siang hari, Siti mula mengantuk dan tidur sepanjang masa. Suatu malam, Siti terasa ingin buang air kecil. Memang Siti jenis yang malas nak ke tandas. Malah Siti akan pergi sebelum masuk tidur. Entah kenapa malam itu Siti terasa ingin buang air kecil. Disebabkan bilik Siti jauh ke belakang, jadi Siti harus melalui bilik lain terlebih dahulu. Suasana yang suram dan sunyi membuatkan jantung Siti berdegup kencang. Takut dan gemetar saling bertindih-tindih. Sampai ke bilik air, Siti terlihat tiada orang dan suasana agak seram. Bulu romanya mula meremang, tetapi Siti memberanikan diri masuk ke dalam bilik air. Tiba-tiba Siti terdengar seperti orang menyolongkan sesuatu di dalam tong khas yang disediakan untuk membuang tuala wanita dan tisu terpakai. Krush, krush, krush. Begitulah bunyinya. Dengan hati berdebar-debar, Siti memberanikan diri mencari arah bunyi tersebut. Siti cuba memeriksa setiap tandas, tetapi semuanya kosong. Disebabkan Siti sudah tidak tahan menahan diri kerana mahu terkencing, Siti membiarkan saja lalu masuk ke bilik yang kosong. Setelah selesai, Siti pun keluar dan entah kenapa hati Siti tergerak mahu melihat apa yang berlaku sebentar tadi. Apabila Siti pergi ke tandas terakhir yang bersebelahan tingkap, Siti dapati pintunya tertutup dan mungkin juga dikunci. Siti pun biarkan sahaja kerana menyangka mungkin ada orang di dalamnya. Kemudian Siti kesinggi untuk mencuci muka dan keluar dari tandas. Siti menunggu di luar untuk melihat siapakah yang berada di dalam bilik berkenaan. Setelah lama menanti, Siti mula bosan. Siti masuk semula dan alangkah terkejutnya Siti apabila mendapati tiada siapa-siapa pun di dalamnya. Pintu terbuka luas, tidak tertutup seperti tadi. Dalam hati timbul perasaan, bila masa orang ni keluar,
tak nampak pun, kata Siti sendirian. Siti mula takut. Apa tidaknya, hampir 10 menit Siti menantinya di luar, tiba-tiba tandas itu kosong dan pintunya terbuka. Padahal Siti yang berada di luar tak nampak sesiapa pun semasa Siti mencuci muka tadi. Siti cuba tenangkan perasaan dan terus pulang ke bilik semula. Puas, Siti cuba memejamkan mata, tetapi gagal. Dalam kegelisahan begitu, tiba-tiba Siti terpandang sesuatu di luar tingkap. Siti ternampak kepala orang yang sedang memerhati. Rambutnya putih, kusut masai, keparas bahu, mukanya hodoh, terkopek-kopek dan berdarah. Matanya sayu termasuk ke dalam. Siti seperti dipukau. Matanya tidak berkelip memandangnya. Darahnya berderau naik ke muka. Jantungnya berdebar-debar. Bulu romanya berdiri tegak dan tubuh terasa seram sejuk. Mulutnya seolah-olah terkunci untuk berkata-kata. Hatinya merayu, "Ya Allah, Kau selamatkanlah hamba-Mu yang lemah ini." Tiba-tiba, seorang pesakit menekan butang untuk memanggil jururawat karena ingin membuang air. Apabila jururawat itu datang, lembaga itu hilang secara tiba-tiba. Pada keesokan harinya, Siti merayu ibu bapaknya membawa Siti pulang. Mujurlah kecederaan Siti tidak teruk. Jadi dokter membenarkan Siti pulang. Kini segala-galanya telah pun berlalu. Namun peristiwa seram itu tetap terpahat dalam ingatan Siti dan tidak mungkin Siti dapat melupakannya. Begitulah guys, cerita di mana Siti telah mengalami perkara yang seram diintai oleh lembaga yang hodoh di luar tingkap. Begitu sajalah untuk kali ini cerita seram. Semoga Anda semua terhibur. Jumpa lagi. Bye-bye.